Haram ke atas orang yang berjunub itu 5 perkara. Yang pertama, solat, sama ada solat fardu ataupun sunat. Yang kedua, tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun sunat. Yang ketiga, membaca Al-Quran atau walau sepotong ayat Quran. Yang keempat, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Yang kelima, berhenti di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Faslun. Mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul manni wal haidu wal nifasi wal wiladatu wal maut. Alhamdulillah. Saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan, abang-abang, kakak dan adik yang dikasih sekalian, alhamdulillah. Lebih dahulu sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang itu, sehingga ke hari ini alhamdulillah kita masih lagi dikurniakan bermacam-macam rezeki, masih dipanjangkan umur kita masih hidup lagi. Moga-moga dapat kita gunakan, kita manfaatkan nikmat dan umur yang dibagi ini untuk kembali mentaati, untuk kembali berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan umur yang masih ada bersisa ini kita dapat gunakan untuk banyak memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga taubat-taubat yang selalu kita buat itu ada di antaranya yang diterima oleh Allah, ada di antaranya yang Allah makbulkan, dan dengan sebab itu Allah nanti akan mengampunkan dosa-dosa kita dan meredai kita dan menyelamatkan kita dari azabnya di akhirat kelak. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1-2 hari lagi 12 Rabiul Awal kita akan menyambut hari kelahirannya, hari maulidnya, hari yang penuh bersejarah, lahirnya seorang hamba Allah yang menjadi kekasih Allah, seorang hamba Allah yang menyampaikan risalahnya, yaitu menyampaikan iman Islam, sehingga ke hari ini kita mendapat nikmatnya, yaitu nikmat beriman dan Islam. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sambungan dari kuliah-kuliah kita yang lalu, yaitu kita masih lagi membincangkan bab taharah dalam ajaran dalam ilmu fiqh, bab taharah. Kali ini kita terus kepada perkara yang mewajibkan mandi, ya. Faslun. Mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul manni wal haidu wan nifasi wal wiladatu wal maut. Ya, sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Ya. Pertama, bertemu 2 khitan, yaitu dengan memasukkan hasyafah zakar ke dalam faraj. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, keluar haid. Yang keempat, keluar darah nifas. Yang kelima, wiladah. Yang keenam, mati bagi orang Islam ataupun meninggal dunia. Jadi 6 perkara yang menyebabkan mewajibkannya mandi, ya. Yang menyebabkan mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi siapa? Kitalah. Kita hamba Allah yang beragama Islam, yang mukallaf, yang diberati hukum. Yang mukallaf ini, kita yang diberati hukum ini, kalau berlaku kepada kita 6 perkara ni, kita wajib mandi. Wajib mengangkat hadas besar, mandi mengangkat hadas besar atau mandi wajib, ya. Jadi 6 perkara ni, 3 daripadanya lelaki pun kena, perempuan pun ada. Tapi 3 lagi perkara
hanya untuk perempuan sahaja, tidak ada lelaki, ya, insya-Allah. Jadi ini kita akan belajar pada kali ini. Dengar baik-baik, kalau tak faham kita ulang-ulanglah video ini sampai kita faham, kerana ini wajib. Wajib kita mengetahui, dan inilah panduan asas kita sebelum kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, ya. Kita perlu mengangkat hadas besar supaya kita suci, baru kita boleh mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Kalau berlaku 6 perkara ini kepada kita, kita dianggap berada dalam keadaan hadas besar, maka kita wajib mandi. Mandi wajib. Mandi wajib artinya mandi mengangkat hadas besar, ya. Jadi dari segi bahasa, ya, mandi itu artinya mengalirkan air pada sesuatu. Kalau sebut bahasa mandi itulah ghusli dalam bahasa Arab. Jadi pengertian dia mengalirkan air kepada sesuatu. Tapi dalam hukum syarak ialah mengalirkan air ke seluruh badan. Ke seluruh badan, mengalirkan air ke seluruh badan kita dengan niat-niat tertentu. Itu maksud dikatakan wajib mandi wajib itu. Atau perkataan mandi itu di segi syarak ialah menggunakan air, dialirkan air ke seluruh tubuh badan kita dengan niat-niat kita yang tertentu. Jadi hukum mandi wajib mengangkat besar itu adalah wajib, mesti. Itu sebab dikatakan mandi wajib, ya. Artinya mesti. Wajib tu definisinya dibuat berpahala, ditinggalkan berdosa. Itulah maknanya wajib dalam syariat. Maka kalau kita berhadas besar, kita tidak mandi wajib, tapi kita menunaikan ibadah, maka kita berdosa. Itu maksudnya. Maka sebelum menunaikan ibadah-ibadah lain, sembahyang, puasa dan sembahyang, tawaf dan sebagainya, hendaklah kita melaksanakan mandi wajib. Untuk mengesahkan mandi wajib. Itu wajib. Jadi mandi wajib ni, yang pertama ialah dalam kitab-kitab ulama-ulama dahulu menuliskan dalam bahasa Arabnya bertemu dua khitan. Itu yang pertama. Berlaku perkara ini pertama ni bertemu dua khitan. Mana dua khitan tu dua kemaluan. Dua kemaluan iaitu zakar dan faraj. Ya, kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Kalau berlaku ini, maka seseorang itu yang mukallaf itu wajib dia mandi wajib. Dia mesti mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Ya. Kemudian ulama sebut lagi bagaimana bertemu dua khitan itu ialah dengan sekadar hasyafah, dipanggil ulama cakap. Sekadar masuk hasyafah. Hasyafah ni bahasa lainnya ini ilmu, ya. Ini bukan cerita yang tak elok, tapi ini hukum. Hasyafah itu ialah ukuran zakar itu, takuk. Kepala zakar itu ada takuk dia. Bahasa kita Melayu sebut takuk dia, hasyafah. Kadar hasyafah, mana sebut yang tempat yang nak dikatakan kepada lelaki itu, kalau masuk sekadar hasyafah itu, kepala itu masuk ke dalam faraj, ke dalam pintu faraj, maka wajib mandi. Wajiblah dia mengangkat hadas besar. Itu yang dimaksudkan masuk sekadar hasyafah. Kalau lah contoh laki-laki itu dia pernah cedera, mak cakap kemaluan dia pernah cedera. Bila kemaluan dia pernah cedera, dia tidak ada takuk, contoh terputung kepalanya yang hadapan tu, maka ulama kata sekadar hasyafahnya. Maka ukuran yang kebiasaannya. Hasyafah itu ukurannya macam mana, maka masuk kadar itu wajib bagi dia buat mengerjakan, ataupun wajib bagi dia mengangkat hadas besar, mandi wajib. Begitu. Itu yang pertama, masuk maksudnya bertemu dua kemaluan antara lelaki dan kemaluan perempuan, sama ada muhram atau yang halal ke atau yang haram ke. Yang haram memang tak boleh lah sekaitan, tapi kalau berlaku juga wajib dia mengangkat hadas besar, ya. Wajib mengangkat hadas besar. Itulah had kepala. Jika zakat tidak masuk ke had kepala, tidak wajib mandi. Tak sampai hasyafah, dia kena sentuh-sentuh dia dekat bibir paras, sama cakap, tidak wajib mandi. Tapi kalau masuk hasyafah, sekalipun tidak keluar air mani, laki-laki itu tidak keluar mani, tapi sudah masuk melebihi kadar hasyafah itu, kadar hasyafah tadi, kepala takuk itu, maka wajib dia mandi wajib. Begitu, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian disebut juga faras ni, kalau kita nak hurai lagi, dia disebut juga tak kira. Di sini dalam bahasa kita faras, mana kalau khususnya kemaluan perempuan lah. Tetapi kalau dia berlaku bukan kemaluan depan, kemaluan belakang pula, dubur pula dikerjakannya, maka laki-laki itu pun wajib mandi juga. Wajib mandi juga. Sama ada dia masih hidup, orang yang hidup, atau dia bersetubuh, ataupun dia
melakukannya kepada orang yang sudah mati ataupun kepada binatang, ya, kepada binatang. Wajib dia mandi wajib walaupun tak keluar air mani. Tapi kalau sekadar bermimpi, mimpi kan, tapi tak keluar air mani, tidak wajib mandi. Macam tu, ya. Itu dia. Kalau dia pakai kondom sekalipun, kalau dia tanya, Ustaz, kalau pakai kondom pun wajib mandi. Walau dia masuk kadar siapa dia. Jadi, ataupun dia mak cakap sebut tadi, orang yang lewat, main belakang dubur tu mak cakap pun wajib mandi. Yang kena lewat wajib mandi, yang dilewat pun wajib mandi. Ya, yang orang mak cakap, orang yang bagi dubur dia kena mandi, orang yang zakarnya dimasukkan ke belakang dubur, tak kira dubur lelaki ke perempuan ke, dubur binatang ke, maka wajib pada dia mengangkat hadas besar sebab di dalam keadaan berasa hadas. Tapi kalau dia merogol mayat, ya, ataupun dia bersetubuh dengan mayat tak perlu mandilah. Yang mandi adalah dia yang hidup tu. Yang orang masih hidup tu lah dikenakannya. Tapi kalau dia dengan binatang, binatang tak wajib mandi. Ini hukum ni untuk manusia saja. Ya, begitu. Jadi yang pertama yang mewajibkan kita mandi ialah disebut ulama bertemu dua khitan. Faham, ya? Bertemu dua kemaluan lelaki dan perempuan sekadar hasyapa, ataupun zakar lelaki dimasukkan ke kemaluan binatang sekalipun, laki-laki itu perlu mandi wajib. Mesti mandi wajib walaupun masuk sekadar hasyapa dia, sekadar takuk dia, walaupun tidak keluar air mani. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang mewajibkan mandi. Saya ringkas-ringkaskan takut huraian panjang, Perkara yang mewajibkan mandi yang kedua, keluar air mani. Keluar air mani di sini dua-dua sekali. Kalau orang perempuan dia mimpi keluar mani, dia pun kena mandi. Kalau orang laki-laki mimpi keluar air mani, wajib mandi. Ya, jadi keluar air mani sama ada dengan sengaja atau tidak, wajib dia mandi. Kalau dia mak cakap menggunakan tangannya, memegang kemaluan dan sebagainya sehingga dia keluar air mani, atau dia berkhayal, atau dia memandang sesuatu, kan, dengan datang syahwat dan keluar air maninya, maka wajib mandi. Dia wajib mandi. Tapi kalau dia sorang-sorang, dia tidur malam tu dalam bilik tidur dia sorang-sorang atas tilam, atas katil dia sorang, dibangun pagi atau dibangun subuh, tiba-tiba dia tengok ada benda melekat-lekit di kain dia, contoh, ya, ataupun di atas cadar tilam dia, tapi yang tidur di atas tilam itu hanya disorang, maka dia wajib mandi wajib, kerana tidak syak lagi itu adalah air mani dari diri dia, sebab dia disorang dia, walaupun dia tak sedar waktu itu. Kalau dia pasti itu dah adalah air mani, maka air mani yang keluar daripada kemaluannya yang di dalam keadaan tidur itu, bila bangun dia wajib mandi wajib, ya. Itu dia. Jadi yang kedua, keluar air mani. Keluar air mani sama ada dengan sengaja atau tidak, sama ada dengan dia berkhayal-khayal ke, dia berfikir-fikir ke, walaupun keluar air mani itu sikit, setitik sekalipun, dia mesti wajib dia melaksanakan mandi wajib atau mengangkat hadas besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, perkara yang ketiga, yang dia keluar darah haid. Keluar darah haid ini bagi orang perempuan, ya, bagi orang perempuan keluar darah haid. Darah haid ni paling kurang dikeluar 24 jam sehari semalam. Kuliah-kuliah yang lalu kita dah beritahu tanda-tanda darah haid sebagainya, macam nak kenal kan. Nanti ulang balik kuliah bab istinja tu, ada kita ulang sikit tentang akil balik dan darah haid. Ya, antara ciri-ciri darah haid tu keluarnya dia dalam keadaan panas. Orang perempuan kena faham tu. Keluar darah haid tu dalam keadaan panas. Kemudian paling kurang dia 24 jam. Ini sehari semalam. Paling kebiasaan yang ghalib, yang lazimnya 1 minggu, 6 hari atau 7 hari 7 malam. Atau seminggu lah. Seminggu ini 7 hari 7 malam tu 1 minggu. Paling lama 15 hari. Itu darah haid, ya. Keluar darah haid ni wajib dia mandi wajib. Dia kemudian kena faham yang ini pula. Ini ramai orang tak faham. Terutama muslimah lah. Yang laki-laki pun kena faham ni ilmu, nanti dah kahwin ataupun yang dah kahwin semua pun kena ajar isteri ataupun anak-anak perempuan kita. Kalau dia suci, dia ni dalam keadaan datang haid, tiba-tiba dia suci haidnya sebelum waktu maghrib. Dia suci daripada haid sebelum waktu maghrib. Maka dia wajib mandi wajib, dan dia wajib menunaikan salat asar,
dan mengqadakan solat zuhur. Faham? Waktu maghrib, menjelang waktu maghrib ni dia dah suci. Mana sebelum waktu maghrib, artinya dia dah mandi wajib dah. Dia tengok dia waktu maghrib tu mana lepas asar. Lepas asar tu dia suci daripada haid dan dia mandi wajib, maka dia wajib sembahyang asar dan dia kena qada sembahyang zuhur. Faham? Sebegitu juga sebaliknya. Kalau berlaku pada dia suci sebelum waktu subuh. Isyak malam tadi dia tidur, dia dah tengok macam nak suci dah ni waktu isyak ni, tapi dia tidur dulu, dia bangun 2-3 pagi, tengok dah suci dah. Dia pun mandi wajib. Dia mandi wajib, waktu tu dia wajib sembahyang isyak dulu 4 rakaat. Kemudian dia kena qadakan sembahyang maghrib. Lepas tu baru masuk waktu subuh dia sembahyang subuh. Faham orang perempuan? Banyak yang tersilap sedang ni. Bila dia suci lepas isyak tu, mana dia tu sembahyang subuh, isyak dia tinggal. Dia tu haram, berdosa dia meninggalkan sembahyang isyak kerana kemungkinan dia dah suci lebih awal. Cuma dia nak pastikan yang darah tu tak ada, baru dia yakin, baru dia mandi. Maka untuk kita lebih warak, untuk kita lebih mengatasi masalah ini supaya Allah ampunkan kita, tidak dianggap kita meninggalkan solat, kena sembahyang waktu isyak tu dan kena qada maghrib. Begitu juga kalau kita suci selepas asar, mana sebelum maghrib. Kena selepas kita mandi lepas asar tu, kita mandi, kita kena sembahyang asar, kena qadakan zuhur, dan barulah kita masuk waktu maghrib, kita sembahyang maghrib. Faham faham lah tu insya-Allah. Ulang balik kalau tak faham. Kemudian dalam keadaan haid, orang perempuan ni, kita ulang sikit masalah haid ni. Makruh memotong kuku, memotong rambut dalam keadaan dia berhadas besar. Dia tak boleh potong kuku, potong rambut. Bukan tak boleh, dia potong juga jadi makruh. Kerana ada riwayat mengatakan bahawa nanti di akhirat dia tidak akan bercahaya nanti. Nanti semuanya akan dikumpul dan dikembalikan, dan yang terpotong itu akan datang dengan tidak ada cahaya. Bagi perempuan. Jadi kalau kita mandi, tengah-tengah mandi tu pula ada rambut gugur, kutip rambut tu, mandikan balik. Atau waktu kita potong kuku sebelum mandi wajib, ambil bawa potongan kuku itu dimandikan bersama kita. Begitu itu kata ulama. Jadi yang ketiga yang mewajibkan mandi ialah bila datang keluar darah haid. Yang keempat, keluar darah nifas. Bila keluar darah nifas. Keluar darah nifas ni ialah darah yang keluar mengiringi beranak atau selepas beranak. Itu dipanggil darah nifas. Nifas itu darah yang keluar selepas melahirkan anak, sama ada anak itu bentuk janin yang keluar itu secara sempurna atau secara alaqah, atau segala mudghah, atau segala daging, seketul daging dia atau seketul darah. Dalam arti kata lain, darah nifas ialah darah yang keluar mengiringi kelahiran. Apa saja yang lahir, walaupun keguguran itu pun kira lahir lah. Dinamakan nifas tu sebab dia membawa nafs tu nyawa, jiwa. Maka dipanggil darah nifas. Paling kurang darah nifas 1 lahzah, sekelip mata, tak banyak. Biasanya dia akan keluar 40 hari. Sebab itu ibu lepas bersalin dia akan berpantang 40 hari. Ataupun paling banyak pun 60 hari, sebanyak-banyak. Hitungan ini adalah mengikut istiqra' Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya ni, sebab kita mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah. Itu pun waktu tu di zaman Imam Syafi'i ni, dia istiqra' dia mengikut wanita-wanita Arab. Tapi kebanyakan sama juga. Kita di Asia pun, wanita kita pun begitu juga. Kebanyakannya 40 hari ataupun paling lama 60 hari. Ada juga orang yang dia suci lebih awal sebelum 40 hari. Begitu. Sudah tidak ada keluar darah nifas. Maka bila datang darah nifas, wajib baginya mandi. Mandi. Itu yang keempat. Yang kelima wiladah. Wiladah, saya tak urai panjang, takut terlalu panjang nanti. Wiladah ialah beranak lah. Wiladah ini kita beranak sama ada yang keluar tu, janin yang keluar sama ada secara normal atau pembedahan. Walaupun kering dan tidak ada darah yang keluar, maka dia wajib mandi. Atau segumpal darah atau segumpal daging, alaqah atau mudghah, dengan syarat ada pengesahan bidan, ada pengesahan doktor yang menjadi bidan menyambut bayi itu. Maka dia ni ada wajib, dia mandi wajib, maka ada besar. Kemudian ada perempuan keliru. Kita orang Melayu sebut air tuban kan. Sebelum bersalin tu kita sebut pecah tuban, keluar air tuban. Maka itu bukan darah wiladah. Itu bukan darah wiladah, tapi itu dipanggil darah fasad, darah rosak. Darah yang keluar sebelum kelahiran bukan darah nifas, tapi dia bukan juga darah dia adalah dipanggil darah fasad, darah rosak, yang disebut pecah ketuban, air ketuban. Maka waktu ni
dia masih wajib sembahyang. Dia tak boleh tinggalkan sembahyang. Tapi mungkin kerana ketika itu dia sedang sakit untuk nak bersalin, maka selepas dia nanti sihat, dia dah lepas pantang nifas, dia kena qadakkan solat yang sebelum dia nak bersalin waktu pecah ketuban yang dia tinggalkan itu. Ya, di situ dia masih wajib solat. Sebab itu dia belum lagi berhadas besar. Pecah ketuban dia cuma najis biasa, dia bukan menyebabkan berhadas besar, dia cuma berhadas kecil, dia wajib sembahyang. Sebab orang kita kata, orang tua kita pecah ketuban, keluar air ketuban. Waktu ni masih wajib sembahyang. Bersihkan air ketuban tu, kita masih boleh sembahyang. Kecuali kita tak tahan sakit kerana nak bersalin dah sebelum tu kan, maka yang itu kena qada solat yang kita tinggalkan ketika nak bersalin itu. Bila kita dah sehat nanti. Faham faham pun faham lah. Kemudian perempuan yang melahirkan anak secara pembedahan pun wajib mandi. Ini menurut Imam Ramli dia wajib mandi. Jadi yang tadi saya beritahu, kalau pecah ketuban dia masih wajib salat, dia kena qada solat dia. Kemudian kalau kita tengah mengandung nak bersalin meninggal dunia, maka itu alhamdulillah, syukur sebenarnya. Dia dianggap mati syahid akhirat. Kalau dia meninggal tu, kandungan bayi itu masih hidup, maka wajib dibedah, dikeluarkan bayi itu. Tapi kalau bayi itu dah mati, tak payah bedah. Kalau bayi itu masih hidup, meninggal ibu yang mengandung tu, bayinya masih hidup dalam kandungan, wajib dibedah untuk selamatkan bayi itu. Tapi kalau dia meninggal, bayinya pun doktor dapati sudah meninggal juga, sudah tidak bergerak sama-sama, maka tak perlu dibedah. Maka dia hendaklah dikebumikan bersama bayinya. Itu yang kelima, ringkaskan. Yang keenam, meninggal dunia. Yang keenam ni, meninggal dunia pun wajib mandi, orang Islam yang mati. Tapi yang ini, yang memandikan adalah orang yang hidup. Dia dah mati, macam mana dia nak mandikan diri dia? Maka wajib bagi kita yang masih hidup, ini yang disebut urusan fardu kifayah, untuk memandikan jenazah orang yang telah meninggal dunia, orang Islam yang meninggal dunia. Kecuali orang yang mati syahid yang mati dalam peperangan, fisabilillah, berjuang mempertahankan agama Allah, itu tak perlu dimandikan. Itu boleh terus ditanam bersama pakaian yang dia syahid itu. Kemudian kalau bayi, ada bayi yang gugur, keluar waktu dia 4 bulan. Umurnya ada 4 bulan bayi itu. Ini ibu dia keguguran. Walaupun tak ada nampak tanda-tanda hidup, wajib dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Tak perlu semayangkan, tapi dia wajib dimandikan macam jenazah orang dewasa. Dia wajib dimandikan, lepas itu dikafankan, barulah dikebumikan. Itu kedudukan bayi itu. Jadi itu saja. Saya ulang balik perkara yang menyebabkan sebab-sebab yang menyebabkan mandi wajib. 6 perkara. Pertama, bertemu dua khitan ataupun bertemu zakar sekadar hasyapa ke dalam faraj, mana sekadar takut dia tu. Faham Yang kedua, keluar air mani, sama ada dengan sengaja atau tidak, sama ada bermimpi ataupun sebagainya, berkhayal. Kalau keluar air mani wajib dia mandi wajib. Yang ketiga, keluar darah haid bagi orang perempuan. Selepas dia suci, habis sudah darah haidnya, sekurang-kurang darah haid itu 24 jam sehari saja, atau kebiasaannya 1 minggu, ataupun paling banyak 15 hari, wajib dia mandi wajib. Begitu bagi urusan darah haid ni. Kemudian keluar darah nifas. Keluar darah nifas pun sama juga, sekurang-kurang ada yang sekelip mata, ada yang paling lama kebiasaannya 40 hari, paling lama 60 hari. Selepas itu dia wajib mandi, baru dia boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga wiladah di beranak. Di beranak pun menyebabkan kita wajib mandi. Kalau kita didatangi oleh. Kemudian akhir sekali, bagi orang mukmin yang meninggal dunia, maka dia wajib mandi. Begitu. Orang mukmin yang meninggal dunia wajib mandi. Yang memandikannya adalah kita yang masih hidup ini. Yang memandikan adalah kita yang masih hidup ini. Jadi saudara-saudara yang sekalian, itu kuliah kita kali ini, iaitu perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Saya buat ringkas-ringkas supaya senang, supaya kita ada masa tidak boring melihat. Tapi ada sedikit saya tambah ni. Saya nak cukupkan insya-Allah pendek-pendek pun lebih setengah jam lah.
Kemudian haram dengan sebab haid itu 8 perkara. Kena ingat ni. Kalau kita keluar darah haid, ini haram dibuat oleh orang yang sedang haid. Pertama, dia tak boleh semayang lah. Itu dah tentulah, ramai orang maklum kan. Tak boleh semayang sama ada fardu atau sunat. Kemudian dia tak perlu qada semayangnya. Kalau dia haid seminggu lah. Kalau 15 hari lah dia tak semayang, tak payah qada. Ya. Kemudian haram bagi dia puasa, sama ada puasa yang wajib atau yang sunat. Tapi puasa dia wajib qada. Sebulan dia tak puasa Ramadan, wajib qada, tapi jarang lah sebulan. Haid paling banyak 15 hari. Jadi 2 minggu je. Jangan ada orang perempuan 1 bulan Ramadan tak puasa, tak boleh. Kalau sekadar alasan dia haid. Tapi dia paling kurang 2 minggu atau 15 hari dia boleh meninggalkan puasa kalau dalam keadaan haid, tetapi wajib qada 15 hari. Orang lain dia tak puasa, dia seorang-seorang kena puasa. Ya. Kemudian dia haram bagi dia membaca sesuatu daripada ayat Al-Quran. Kalau itu dikasatkan, diniatkan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu semua tak boleh dibaca oleh orang yang sedang dalam haid. Ya. Kemudian haram bagi dia menyentuh Al-Quran dan menanggung. Membawa Al-Quran pun tak boleh, menyentuh pun tak boleh. Ini diharamkan. Ya. Yang keempat. Yang kelima, haram bagi dia berhenti dalam masjid atau berulang-ulang di dalamnya. Kalau dia tak ada apa-apa keperluan yang mendesak, yang betul-betul perlu, maka tak boleh. Dia tak boleh duduk dalam masjid, ulang-ulang alik di masjid pun tak boleh. Ya, begitu. Ini haram bagi orang yang dalam keadaan haid. Kemudian yang keenam, tawaf. Sama ada tawaf fardu atau sunat, itu ketika di Kaabah. Ya. Yang ketujuh, haram bagi dia jima sebelum mandi wajib. Jika telah putus darah haid itu sekalipun. Ini bagi perempuan yang dah kahwin. Dia masih dalam keadaan haid, bila bersih haidnya, katalah seminggu, 7 hari, hari ke-8 dia bersih, dia belum boleh berjima dengan suami dia sehingga dia kena mandi wajib dulu. Dia mandi wajib dulu baru dia berjima. Kalau dia berjima dalam keadaan dia datang haid, dia berdosa, haram hukumnya. Ya, kerana dia masih dalam keadaan tidak bersih, belum suci lagi. Ya. Yang ke-8, ini dalam bahasa kita disebut mubasyarah. Mubasyarah ni bersedap-sedap. Haram bagi wanita bersedap-sedap pada yang antara pusat dan lututnya. Maksudnya faras dia lah, kemaluan dia lah, daripada pusat sehingga ke lututnya, antara itu tidak boleh dia bersenuk-seronok dengan suami dia. Suami dia tak boleh sentuh antara pusat dan lutut. Begitu juga dia sendiri pun. Dia nak usik-usik nak bagi sentuh, kalau dia masih anak dara tak boleh, haram dalam keadaan haid. Tak ada haid pun dia sebenarnya haram juga, menyebabkan dia buat dosa maksiat, berkhayal, tak boleh. Tapi ini disebut oleh ulama haram mubasyarah, bersedap-sedap pada yang antara pusat dan lutut, sama ada dipegang, diraba atau lainnya, ya, dengan tiada berlapik. Tak ada lapik tangan, pegang-pegang, raba-raba, seronok, kata ulama haram hukumnya bagi mereka yang sedang datang haid. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mana suami tak boleh usik ketika itu, waktu itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, ini dalil dia, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Artinya maka jauhilah oleh kamu akan perempuan kamu itu ketika ia sedang didatangi haid. Surah Al-Baqarah ayat 222. Maka Allah sendiri melarangnya. Melarangnya. Kemudian haram atas orang yang junub. Orang yang berjunub, yang ada janabah, berjunub, 5 perkara. Pertama, sembahyang. Orang dalam keadaan junub selepas dia bertemu mau buat hubungan intim dengan suami dia atau isteri dia, dia pertama tak boleh solat. Masih dalam hadas besar lah, berjunub. Yang kedua, tak boleh tawaf. Tak macam tadi lah, tawaf sunat ke fardu ke, sembahyang fardu sunat tak boleh. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Masih baru lepas berhubungan dengan suami, dengan isteri, terus baca Quran, tak boleh, haram. Yang keempat, menyentuh mazhab atau menanggungnya. Menyentuh Al-Quran tadi atau menanggungnya tak boleh. Ya. Yang kelima, berhenti dalam masjid atau ulang alik di dalamnya. Ini 5 perkara orang yang berjunub ni tak boleh buat. Jadi inilah antara perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi. Nanti selepas ini insya-Allah kita akan belajar pula kaifiat mandi, kaifiat mandi. Jadi itu kita ulang lagi sekali, kena ingat berlaku 6 perkara ini dalam hidup kita sebagai orang Islam yang mukallaf. Maka 6 perkara ini menyebabkan wajib kita mandi wajib, menyebabkan wajib pada diri kita mengangkat ada besar. Mengangkat ada besar tak ada cara lain melainkan dengan mandi wajib, dengan kaifiat dan niat-niat tertentu yang insya-Allah akan datang, kita akan belajar di kuliah yang seterusnya. Ya, iaitu kena ingat ni, saya ulang lagi supaya ingat dalam kepala kita, kita amalkan, kita jadikan dia panduan kita. Ya, pertama, bertemu 2 khitan, artinya terutama suami isteri, kalau berlaku bertemu 2 khitan kadar hasyafa pada zakar laki-laki, wajib dia mandi.
Yang kedua, keluar air mani sama ada sengaja atau tidak, dengan tangan, dengan bermimpi, dengan berkhayal sebagainya, laki atau perempuan keluar air mani wajib mandi. Yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan, selepas dia suci, bukan waktu tengah keluar tu. Selepas dah suci, sekurang-kurang sehari semalam darah haid, ataupun seminggu, ataupun paling banyak 15 hari. Kalau dalam masa 15 hari itu kan keluar darah haid dia, walaupun kiraan paling lama 15 hari, contoh hari pertama keluar, 2-3 hari sempat tu keluar lagi sikit, kemudian 6-7 hari keluar lagi sikit, hari ke-10 keluar lagi sikit, hari ke-14 keluar sikit, sampai hari ke-15 keluar lagi. Itu masih ulama kata dianggap darah haid. Ingat, itu tempoh dari 15 hari. Memang ada setengah wanita begitu darah haidnya, dia masih dikira dalam darah haid. Hari yang ke-15 tiba-tiba hari ke-16 keluar lagi, maka hari ke-16 itu dianggap darah fasad, darah rosak. Itu bukan, itu darah istihadah, itu darah, bukan darah haid lagi. Maka hari ke-16 dia wajib mandi dan wajib dia sembahyang walaupun keluar darah lagi, sebab ulama dah katakan, ulama dah kaji yang ke hari ke-16 itu bukan lagi darah haid, tapi itu dah darah lain, darah fasad, darah rosak, mungkin juga darah penyakit, darah istihadah. Darah istihadah yang dia masih wajib sembahyang tapi kena bersihkan, kena sucikan darah itu. Itu orang perempuan kena faham. Yang keempat, keluar darah nifas, mana selepas bersalin melahirkan itu sekurang-kurangnya selah sekali mata dia lepas bersalin itu darah sikit, ataupun paling biar kelazimannya 40 hari, ataupun paling lama 60 hari. Maka selepas 60 hari dia kata dia dah suci, dia dah tak pantang, wajib dia mandi. Yang kelima, dia wiladah lah, dia beranak. Beranak tu wajib mandi. Yang keenam, mati bagi orang Islam, tapi kita lah yang kena mandikan yang masih hidup. Ingat ya. Jadi 6 perkara mewajibkan mandi kepada mereka yang mukallaf. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga pendengar ringkas saya kita faham. Tak faham, ulang-ulang dan buatlah catatan. Kerana sebaik-baik ingatan, sekuat-kuat ingatan adalah catatan. Ataupun catatan adalah sekuat-kuat ingatan. Jadi itu saja dari saya kali ini. Kalau ada salah silapnya, maaf. Itu kelemahan saya, kelemahan iman saya. Saya akhiri dengan astaghfirullahaladzim li walakum wa lisairil muslimin fa yafazul mustaghfirin wa ya najatut ta'ibin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.